Kita tengok pada bahagian A, soalan yang pertama. Sekumpulan murid daripada kelas 4 dedikasi telah menjalankan satu ujian darah untuk mengenal pasti kumpulan darah mereka. Jadual 1.1 menunjukkan keputusan ujian darah tersebut. Okey, kita nampak 4 kumpulan darah. Kumpulan darah A, B, AB dan O. Okey, kita kira sama-sama. Untuk darah A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, untuk kumpulan darah A ada 6. Kumpulan darah B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, B pun 6. Seterusnya untuk kumpulan darah AB 1, 2. Okey, 2 sahaja. Dan seterusnya untuk O 1, 2, 3, 4. Okey. So, untuk soalan 1A, pastikan semua betul untuk mendapat 1 markah. Seterusnya, kita tengok pada soalan 1B. Berdasarkan keputusan dalam jadual 1.2, lukis carta palang bagi menunjukkan bilangan murid melawan kumpulan darah. So, kita kat sini, carta palang. Okay, carta palang, carta bar, benda yang sama. Jadi, tengok 6, 6, 2, 4. Okey. Untuk carta palang, kita buat. Okey. Untuk kumpulan A. Okey, untuk darah A. Turunkan sikit. Okey. Labelkan A. Sama juga dengan B. Kumpulan darah B. Okey, kita buat. Okey, pastikan betul. Untuk kumpulan darah B tetap 6. Okey, untuk kumpulan AB 2. Okey, kita labelkan, jangan lupa labelkan AB. Manakala untuk darah O 4. Okey, pastikan betul pada dia punya point dia. So, yang terakhir kita labelkan O. Okey. Selesai untuk soalan 1B. Pastikan semua bilangan ditanda dengan betul untuk dapat 1 markah. Dan yang kedua, carta bar tidak disusun rapat. Okey. Seterusnya kita tengok pada C. Nyatakan jenis variasi berdasarkan carta palang di 1B. So, untuk 1B ini adalah variasi. Okey, variasi tak selanjar. Okey. Variasi tak selanjar. Okey. Seterusnya, okey, tandakan right bagi contoh yang sama bagi jenis variasi di 1A. So, jawapan yang tepat adalah adalah jenis rambut. Okey, sekiranya semua betul, maka anda akan dapat markah 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Untuk soalan yang kedua, Rajah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kereaktifan tindak balas logam dengan oksigen. So, ada sebut kalium manganat, ada vulkaca, ada sebut logam dipanaskan. Jadi, jadual 2 menunjukkan keputusan eksperimen tersebut.
W nyalaan sangat terang, X baraan malap, Y nyalaan terang, Z baraan terang. Okay, soalan 2A, nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. So, kalau tengok pada hipotesis, kita tengok hipotesis bagi soalan ini adalah logam W paling reaktif bertindak balas dengan oksigen. Logam W paling reaktif bertindak balas dengan oksigen. Logam W paling reaktif nak balas dengan oksigen. Selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan jawapan lain yang boleh diterima. Kita tengok logam W menghasilkan nyalaan yang sangat terang. Jawapan lain. Logam W menghasilkan nyalaan sangat terang. Ini jawapan lain yang kita boleh terima. Nyatakan pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini. So, bagi soalan ini, pemboleh ubah yang bergerak balas, kita tengok dekat sini, adalah kereaktifan logam. Ataupun selain daripada itu, jawapan lain yang boleh diterima adalah nyalaan serbuk logam. Ambil kereaktifan logam. Kereaktifan logam ataupun nyalaan serbuk logam. Seterusnya, susun W, X, Y, Z mengikut tertib kereaktifan logam secara menaik. Jadi mula yang paling kurang reaktif dulu. So, kalau tengok dekat sini, paling kurang reaktif bermula dengan huruf X. Kemudiannya Z dan seterusnya Y dan W. Kita tulis. Bermula dengan huruf X, kemudiannya Z, seterusnya Y dan yang paling reaktif adalah W. Bagi soalan 2D, nyatakan definisi secara operasi bagi logam X. Untuk soalan ini, apa yang paling senang kita mesti tahu adalah kita tarik logam X terlebih dahulu. Logam, logam X ialah logam ataupun bahan yang terbakar dengan nyalaan yang terang. Dengan nyalaan yang terang. Maafkan saya, bukan nyalaan terang, nyalaan malap. Betul tak betul? Kita tengok X. Terbakar dengan nyalaan yang malap. Seterusnya, cuba tengok pada soalan E. Tandakan raih bagi logam yang memberikan pemerhatian yang sama seperti logam W. Kita tengok logam W apa jadi. Logam W memberikan nyalaan yang sangat terang. Jadi,
antara kedua logam, antara ini, sebenarnya sini dia ada logam magnesium dan juga kuprum. So, sini kita terima, sini dia ada magnesium sebenarnya. Okey, sini ada kuprum. So, yang kita terima adalah magnesium sebab dia adalah logam yang reaktif. Kita tengok markah 1, 2, 3, 4, 5. So, untuk kedua akan dapat 5 markah. Okey. Seterusnya, kita tengok pada soalan yang ketiga. Rajah 3.1 dan rajah 3.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta cekung dan kanta cembung. Okay, kita tengok pada 3.1 menunjukkan kanta cekung, manakala rajah 3.2 menunjukkan kanta cembung. Okay, kita tengok pada soalan yang pertama. Ukur dan catatkan saiz imej pada rajah 3.1. So, pada 3.1, jangan tersilap. Kita tengok pada atas ini. 3.1. Yang perlu diukur adalah di sini. Okey. Okey. So, kalau ikut bacaan dia, kalau mengikut apa yang kita cetak berkertas, dia akan dapat 0.3 cm. Okey. Ini bergantung pada cetakan kertas. Okey, untuk B, lengkapkan rajah sinar pada rajah 3.2 untuk menentukan pembentukan imej. Okey, untuk ini dia ada dua syarat. Okey, syarat yang pertama, laluan ini akan melalui titik F. Mesti gunakan pembaris ini. Okey, untuk yang kedua, daripada objek sini kita tarik dia. Mesti melalui titik optik di tengah ini sampailah berlaku persilangan. Jadi persilangan ini adalah imej. Ini adalah imej. Kalau macam ni masih dapat satu markah. Untuk dapat markah yang kedua, jangan lupa untuk letakkan simbol anak panah. Maka setelah selesai, dua syarat telah dipatuhi, maka dapat 2 markah. Untuk seterusnya, soalan yang ketiga, maafkan saya, untuk soalan C, nyatakan satu perbezaan ciri imej yang terbentuk pada rajah 3.1 dan 3.2. Untuk sini kita tengok. Kalau boleh kita tulis rajah 3.1. Rajah. Kita pakai inilah senang sikit. Rajah 3.1 maya. Rajah 3.2 lawannya adalah nyata. Selain daripada itu, kita juga boleh terima jawapan selain pada maya, tegak, lebih kecil daripada objek. Manakala 3.2 kita juga boleh terima sama ada dia songsang, lebih besar daripada objek. So, kita tengok kita mesti kenal pasti dekat sini, dekat mana objek, dekat mana imej. Seterusnya, apakah faktor yang ditetapkan dalam eksperimen ini? So, faktor yang ditetapkan adalah faktor yang dimalarkan. Jadi dalam eksperimen ini, faktor yang dimalarkan, dia boleh jadi, jarak objek, kedudukan objek, dan saiz objek. Saya tulis sini. Jarak objek, kedudukan objek, ataupun saiz objek. Tengok. Besar sikit.
Okey, untuk soalan yang keempat, rajah 4.1 dan rajah 4.2 menunjukkan susunan radas bagi eksperimen penapaian glukosa. So, dalam rajah 4.1, larutan yeast ditambahkan dengan glukosa, manakala dalam rajah 4.2, larutan glukosa ditambahkan dengan air suling. Nyatakan satu inference bagi pemerhatian dalam rajah 4.1. So, kalau tengok di sini, pemerhatiannya adalah bagi larutan glukosa tambah dengan yeast, air kapur berubah menjadi keruh. Manakala dalam larutan glukosa ditambah dengan air suling, tiada perubahan yang berlaku pada air kapur. Jadi, inference atau sebab yang paling sesuai adalah ini adalah kerana gas karbon dioksida dibebaskan. Okey. Kerana gas karbon dioksida dibebaskan. Okey, untuk soalan yang kedua, apakah faktor yang diubah bagi eksperimen ini? So, faktor yang diubah ialah faktor pemboleh ubah dimanipulasi. So, dalam eksperimen ini kita tengok pemboleh ubah dimanipulasi adalah sama ada jenis bahan ataupun kehadiran yeast. Okey, jenis bahan ataupun kehadiran yeast. Okey, untuk soalan ketiga, soalan DSO, berdasarkan eksperimen ini, rajah 4.1 menunjukkan berlaku proses penapaian. Nyatakan definisi secara operasi bagi penapaian. Okey, yang ni kita tulis. Perkataan pertama yang kita mesti tulis adalah penapaian. Okey, penapaian ini merupakan satu proses. So, jawapan yang tepat adalah penapaian ialah proses yang ditunjukkan oleh air kapur berubah menjadi keruh. Satu markah. Okey, untuk di senarai berikut adalah beberapa contoh makanan bagi menggantikan larutan glukosa. Buah anggur, minyak kelapa, beras dan susu. Kelaskan semua makanan tersebut yang boleh menunjukkan pemerhatian yang sama seperti dalam rajah 4.1 dan 4.2. So, di sini rajah 4.1 kita tengok 4.1 adalah yang mengandungi glukosa, buah anggur dan satu lagi adalah beras. Manakala untuk 4.2, okey, 4.2 adalah susu dan juga minyak kelapa. Okey, sekiranya anda menjawab kesemua ini dengan betul, markah yang diperolehi adalah, okey, ini satu markah, ini satu markah, dan dua markah. Jumlah keseluruhannya adalah 5 markah. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa dalam kelas seterusnya. Terima kasih.